Hai, selamat datang ke channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga atas sokongan Anda semua. Yang baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan juga lonceng notification. Yang saya maksudkan tuntutan bersasar itu, saya telah memajukan 4 usul tuntutan. 4 usul tuntutan pengeluaran kerugian WSP untuk pencarum seluruh Malaysia. Okey, apakah usul tersebut? Saya baca Okey. Usul pertama, suri rumah dan ibu tunggal yang tidak mempunyai pekerjaan, tak kira berapa pun usia, tidak mengira berapa lama dah meninggalkan pekerjaan, walaupun baru sebulan, mereka ni adalah dalam kategori 1. Tetapi andai kata dalam proses untuk mendapat kelulusan tu mereka mendapat pekerjaan, maka mereka bukan dalam kategori 1 ini. Okey, saya amat serius dan amat utamakan usul nombor 1 ini. Kerana apa? Kerana suri rumah dan ibu tunggal ini adalah kategori yang betul-betul tertekan dengan kehidupan. Okey, saya bercakap ini bukan atas dasar emosi ataupun saya syok sendiri, tetapi saya buat penyelidikan, saya menyantuni, saya ke lapangan, menyantuni mereka-mereka ini. Saya bertanyakan mereka permasalahan yang dilalui. Memang sangat menyedihkan. Memang sangat menyedihkan. Dan saya memang akan utamakan yang usul nombor 1 ni. Okey. Usul nombor 2. Pencarum yang sudah lama tidak bekerja. Maksud saya, mereka tidak lagi bekerja makan gaji dan memotong EPF. Mungkin mereka memilih untuk berniaga sendiri. Dan saya lihat rata-rata mereka yang tidak bekerja makan gaji, mereka menceburi diri dalam perniagaan. Okey, perniagaan mereka tidaklah besar. Bolehlah. Maksudnya perniagaan mereka boleh menampung ekonomi keluarga. Dan disebabkan PKP, disebabkan pandemik dan sekarang endemik, mereka tertekan dengan inflasi yang naik tinggi dan harga barangan yang tidak stabil, sekejap turun, sekejap naik, sekejap tengah-tengah. Tak tahu sama ada barangan ini ada kawalan atau tidak. Cuma kita dapat maklum daripada media-media, barangan terkawal. Tetapi bila pergi ke kedai runcit, harga tak seperti yang dinyatakan dalam media. Pergi pasar, okey, kurang sikit. Yang kedai runcit ni mahal sikit. Saya mungkin kuantiti yang diambil tu bukan dalam satu kuantiti yang besar. Sekali borong dia ambil sikit-sikit, jadi itu sebab harga tu jadi mahal. Dan saya juga bertanyakan kepada pekedai runcit di taman-taman. Saya tanya macam mana perniagaan. Mereka kata kali ni ramai yang ambil hutang berbanding bayar cash. Ramai yang buka buku. Dulu buku tinggi ni je, sekarang buku tinggi buku hutang. Jadi bila ramai yang ambil hutang, sebab komuniti di taman itu ramai ambil hutang, ada yang tak dapat menyelesaikan hutang. Jadi peniaga ni pun terhimpit. Pengguna. Jadi itu sebab bagi mereka yang sudah lama tidak bekerja dan tidak mencarum, diberhentikan kerja, berhenti secara sukarela,
atau berhenti, baru berhenti dan sukar untuk mendapat pekerjaan bagi mereka yang berusia 35 tahun dan ke atas disebabkan faktor kesihatan dan juga faktor usia. Dan baru-baru ini saya dapati bahawa syarikat-syarikat industri IKS ataupun Sdn Berhad, mereka memilih pekerja yang lebih muda. Kerana yang lebih muda gaji tak perlu bayar tinggi. Yang dah masuk 40, 35 ni, syarikat memikirkan gaji apa yang wajar diberikan. Kerana mereka ni berpengalaman. Jadi disebabkan itu mereka memilih untuk tidak menerima mereka ini. Itu antara alasan-alasannya. Ya. Jadi usul kedua ni, saya tuntut pengeluaran maksud saya usul ulang. Usul 1 dan 2, saya tuntut pengeluaran habis dibenarkan. Iaitu jika jumlah keseluruhan ada 100,000, keluar habis. Dan anggaplah kedua usul ini, kategori, mereka bersara awal. Assume mereka bersara pada usia 55. Tak payah tanya bagaimana masa tua mereka dan sebagainya. Tak payah tanya. Sebab keadaan sekarang dah teruk, dah tertekan. Takkan nak bagi 10 tahun lagi untuk keluarkan 55. All the way tu, dia nak makan apa ni? Memang boleh. Rakyat Malaysia boleh makan nasi dengan garam pun boleh. Tetapi kehidupan apa ni? Simpanan ada, tapi boleh tengok saja. Hanya ada di kertas. Jadi saya tak mahu. Saya akan tuntut dua ini. Saya tak kira by hook or by crook. Kerajaan mesti meluluskan. Saya nak Perdana Menteri atau Menteri Kewangan membenarkan pengeluaran dan anggaplah pengeluaran dua kategori ini sebagai pengeluaran usia 55. Boleh? Boleh tak? Anggaplah usia 55 keluar. Walaupun mereka belum sampai usia 55. Betul tak? Jadi saya akan pastikan. Saya tak kira. Dan sekarang kami di Pertubuhan sedang menunggu panggilan daripada Menteri Kewangan untuk saya membuat pembentangan secara tuntas. Pembentangan secara tuntas itu mungkin saya akan ambil masa 2 jam kot. Memang saya akan buka habis. Sebab apa yang saya cakap adalah apa yang saya lihat dengan mata. Bukan saya baca daripada surat khabar, bukan saya baca daripada media, saya buat andaian ataupun saya buat kesimpulan, tidak. Saya keluar ke lapangan. Saya lihat sendiri betapa susahnya mereka yang kategori usia 30 ke 45 tahun. Anak masih kecil-kecil lagi. Ada yang itu tak mampu nak beli pampers. Terpaksa gunting kain pelekat, kain batik, buat alas untuk pampers anak tadi. Bayangkanlah kepada pihak kerajaan, apa perasaan anda melihat rakyat di dalam keadaan macam gini? Saya minta, kalau tak percaya, turun ke lapangan, tengok sendiri. Memang di luaran, kita akan nampak, rakyat Malaysia kaya je, okey je. Masuk rumah mereka. Baru dapat jawapan. Mana ada orang nak keluar daripada rumah
tak pakai baju kan? Kita manusia ada maruah, ada harga diri. Ada ke kita susah dalam rumah tapi keluar tak pakai baju? Nak menunjuk kita dalam kesusahan? Tidak kan? Tetap pakai baju. Jadi mata pihak-pihak yang atasan ini nampak okey saja. Mall okey saja. Tanya dalam mall tu, majoriti yang masuk kategori apa? Kalau kita ambil kesimpulan mall penuh, maknanya rakyat senang. Jangan macam tu. Sebab itu minoriti. Kalau you cerita 30 juta rakyat, you nampak. Saya memang amat tegas lah dengan perkara ini. Saya tak peduli lah. Saya cekalkan hati saya. Saya memang menunggu saja. Itu hari saya dah hantar surat ni. Surat 4 usul ni, saya dah hantar, dah serahkan kepada Menteri Kewangan 2. Timbalan Menteri Kewangan 2 untuk tindakan. Dan saya dimaklumkan oleh yang berbahagia Datuk Senator Razali Idris, insya-Allah dalam masa terdekat sebelum bajet, Kementerian Kewangan akan panggil untuk saya memberikan hujahan dan pembentangan. Inilah peluang kedua selepas Majlis Senator. Dan masa mesyuarat di Majlis Senator, keempat-empat senator tertinggi mengambil keputusan menyokong 4 usul ini. Sebulat suara, dan kami diiktiraf sebagai satu NGO yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat. Alhamdulillah. Atas usaha yang konsisten tanpa rasa berbelah bagi, kami teruskan dengan pelan tindakan kami. Okey. Jadi saya balik kepada usul ketiga dan keempat. Okey, usul ketiga dan keempat ni ada 2 kategori pencarum. Saya tak nak sebut B40 atau M40. Kenapa saya tak nak sebut? Sebab B40 ada simpanan, M40 ada simpanan. So, kenapa saya nak pecah B40, M40? Selagi di akaun satu mereka ada baki simpanan, mereka layak. Tak kira pun berapa usia. Cuma, usia atas 55 tahun, tak boleh lah. Sebab mereka dah keluar habis. Takkan mereka nak keluar. Mungkin lepas 55 mereka ada akaun lagi, dah digantikan kepada akaun emas. Akaun emas lagi tak boleh cuit. Okey. So 2 kategori ini, tak kira B40, M40, selagi mereka ada baki di dalam akaun satu, mereka layak untuk membuat pengeluaran ini. Mereka layak. Dan untuk kategori yang satu ni, pencarum yang mempunyai akaun satu melebihi RM20,000, usul ini meminta dibenarkan pengeluaran 30% daripada jumlah simpanan akaun satu. Okey, saya tak nak nyatakan akaun 2. Saya tak nak sebut pun akaun 2. Saya anggap akaun 2 tu tak ada. Perjuangan kami, tuntutan kami adalah untuk akaun 1 saja. Okey? So, bagi pencarum yang mempunyai simpanan melebihi RM20,000 dan ke atas, mereka dibenarkan mengeluarkan 30% daripada simpanan akaun 1. Okey, usul yang keempat, kepada pencarum yang masih aktif mencarum dan mempunyai baki simpanan kurang daripada
RM19,999.99 dibenarkan keluar kesemuanya dan ditinggalkan baki sebanyak RM200. Jadi inilah 4 usul yang saya dah bahas, saya dah bentangkan di Majlis Senator Malaysia dan sekarang sedang menunggu tarikh dan masa untuk bertemu dengan Menteri Kewangan untuk saya majukan usul ini serta faktor-faktor kenapa dan mengapa tuntutan kali ini perlu dikeluarkan. Jadi, apa pula komen atau pendapat anda? Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kita jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.